Selamat pagi dan selamat sejahtera kelas. Okey, hari ini kita sambung balik tajuk landscape, reka bentuk landscape. Okey, minggu lepas cikgu dah terangkan pasal apa itu landscape, prinsip reka bentuk landscape, ada berapa jenis landscape, peranan dan fungsi landscape. Apa lagi cikgu dah terangkan? Okey, prinsip-prinsip reka bentuk landscape, elemen yang ada dan juga konsep-konsep yang ada dalam landscape. Minggu lepas cikgu dah terangkan semua dan kamu pun sudah buat aktiviti dan berteminda. Okey, hari ini kita sambung pula dengan lagi satu bahagian, iaitu proses dan hala tuju pereka bentuk landscape. Terus 2. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, persepsi seni. Okey, tengok pada proses dan hala tuju pereka bentuk landscape. Okey, jom kita baca one by one point dia. Mengubah swiper sekitaran, unsur semula jadi dan buatan manusia. Tahu kan apa itu unsur semula jadi dan buatan manusia? Buatan manusia adalah macam cikgu minggu lepas bagi tahu kamu, iaitu macam bangku, macam buat air pancutan sendiri, penjalan kaki, itu semua adalah unsur buatan. Okey, yang unsur semula jadi pula pokok-pokok yang ditumbuh sendiri itu adalah merupakan unsur-unsur semula jadi, iaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Okey, next gabungan unsur seni dan sains. Poin yang seterusnya adalah pakar saintifik dan kemahiran teknikal tentang landscape. The next point, kreatif, inovatif dan efektif. Okey, yang poin lagi satu adalah mahir aplikasi reka bentuk kemahiran komputer, iaitu CAD, iaitu merupakan satu apps yang digunakan dalam landscape untuk lukis secara menggunakan teknologi. Biasa kamu tengok semua melukis manual kan, menggunakan tangan kan, tapi ini adalah satu apps yang menggunakan komputer untuk melukis pelan landscape ke ID ke semua. Okey, next, perancangan ekologi, kajian persekitaran dan tempat sejarah. Okey kelas, jom kita tengok sektor swasta dan kerajaan yang ada di Malaysia. Antaranya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Landscape Negara, Jabatan Perhutanan, Firma Perunding Landscape, Kontraktor Landscape dan Seni Taman, Firma Arkitek dan Perancang Bandar, pihak berkuasa tempatan, institusi pengajian tinggi yang belajar landscape, iaitu belajar teori dan amali. IPTS-nya ialah, IPTS ni adalah universiti swasta ataupun college swasta, iaitu Taylor Uni and Lim-Ko-Wing Uni. Next, IPTA, iaitu Universiti Awam, UiTM, UPM, Politeknik dan UTM. Okey kelas, semua faham? Muka surat 104 pula. Okey, sebelum kita tengok bidang-bidang reka bentuk landscape, kita tengok dulu ciri-ciri yang perlu ada pada pereka bentuk landscape. Antaranya ialah mahir bidang matematik, sains, fizik, sejarah dan kesenian. Yang nombor 2 adalah kemampuan dalam pengurusan dan pengaturan masalah. Yang seterusnya, ciri-ciri reka bentuk landscape yang baik. Yang pertama adalah dapat seimbangkan suhu persekitaran. Yang nombor 2, bekalan oksigen yang baik. Yang nombor 3, meningkatkan nilai harta tanah. Yang nombor 4 adalah menceriakan kawasan. Dalam buku teks tadi, cikgu buat tambahan nota. Okey kelas. Okey kelas, buka buku surat 104. Okey, tengok yang pertama, cikgu dekat depan, yang buat dekat slide ni cikgu dah ringkaskan. Okey, yang pertama, arkitek landscape. Kerjaya dalam bidang reka bentuk landscape. Yang pertama adalah arkitek landscape. Poin yang pertama, wajib lulus peperiksaan Institusi Arkitek Landscape Malaysia, iaitu ILAM. Yang nombor 2, perancangan reka bentuk pelaksanaan dan menguruskan projek. Yang nombor 3, hasilkan rekaan artistik dan kejuruteraan struktur. Yang keempat, kenal pasti masalah dan selesaikan. Yang akhir sekali, bidang tugasan yang perlu ada dalam arkitek landscape adalah perancangan pelan induk, kajian pelan tempatan dan struktur, kajian keberkesanan alam sekitar, iaitu EIA. Yang last adalah projek landscape spesifik. Okey,
Kelas tengok slide seterusnya iaitu pereka bentuk landscape. Ini pun merupakan salah satu kerjaya dalam bidang reka bentuk landscape. Okey, poin yang pertama ada latar belakang bidang hortikultur hiasan dan landscape. Apa itu hortikultur hiasan, kelas? Tahu tak? Okey, hortikultur ialah satu sains dan seni penanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga hiasan dan landscape. Faham? Mereka banyak tumpukan pada cabang pertanian iaitu tumbuh-tumbuhan yang diusahakan oleh manusia. Faham, kelas? Dia hijau, tanaman dia hijau. Tapi adalah sangat difokuskan kepada pertanian. Tumbuh-tumbuhan hijau. Yang itu semua adalah manusia yang tanam. Faham, kelas? Itu adalah hortikultur. Boleh, kelas? Yang seterusnya kerjaya dalam bidang reka bentuk landscape adalah kontraktor landscape. Poin yang pertama ialah mengetahui prinsip asas dalam mereka bentuk, membaca dan spesifikasi pelan, keperluan tumbuh-tumbuhan, teknik pembinaan dan pengurusan perniagaan. Ini merupakan salah satu tugas untuk kontraktor landscape. Okey, poin yang kedua adalah mengetahui pembinaan kawasan landscape. Poin yang ketiga adalah sedia tenaga mahir dan separa mahir seperti arkitek, landscape, pengurusan tapak projek dan pekerja biasa. Okey, kontraktor landscape ni kerjanya banyak. Dia perlu bersedia dengan tenaga mahir dan juga separa mahir. Faham, kelas? Dia perlu ada dua-dua kemahiran. Okey. Okey, kelas, tengok yang nombor 4, kerjaya dalam bidang reka bentuk. Yang nombor 4 ialah usahawan landscape atau nursery. Nursery tempat anak bina pokok disemai sebelum ditanam atau dijual. Okey. Itu adalah tempat ataupun fungsi nursery. Nursery terbagi kepada dua, iaitu nursery runcit dan borong. Iaitu fungsi dia menghasil atau menyemai dan memasarkan bahan tanaman hiasan. Yang kedua adalah nursery landscape. Beli bekalan benih dari nursery runcit dan borong untuk dijual. Okey, nursery landscape punya fungsi pula mereka beli benih dari nursery runcit tadi untuk dijual. Yang nombor 4 adalah khidmat nasihat pelan landscape dan kerja berkaitan dengan landscape. Mereka juga adalah khidmat nasihat kepada pekerja-pekerja yang berkaitan dengan landscape. Okey, kelas, semua clear? Okey, kerjaya dalam bidang reka bentuk yang seterusnya adalah pensyarah. Okey, pensyarah, tengok poin yang pertama. Mengajar secara teori dan praktikal hal berkaitan dengan idea dan konsep landscape. Poin yang kedua, melakukan penyelidikan ilmiah untuk menjana idea inovatif. Yang ketiga, terbitan bahan ilmiah berkaitan idea landscape dalam bentuk jurnal, artikel dan buku. Okey, untuk siapa yang nak jadi arkitek landscape ke, pereka bentuk landscape ke apa-apa, sebelum tu mereka akan masuk universiti kan. Dekat universiti ada pensyarah. Pensyarah tugas dia adalah mengajar untuk student-student dalam bidang-bidang tertentu. Okey, faham, kelas? Faham? Okey, kelas, cikgu harap kamu faham. Okey, tengok muka surat 106. Inovasi dalam reka bentuk landscape. Okey, kita tengok dekat slide. Cikgu ada tambah usaha untuk memartabatkan bidang seni landscape. Okey, yang pertama ialah dasar landscape negara. Tugas dia pula melindungi sumber landscape sebagai warisan. Yang nombor 2 pula aspirasi Malaysia negara taman terindah. Dia punya usaha pula ialah usaha menghijaukan negara dan landscape negara keadaan yang baik. Nombor 3, hari landscape. Dia punya usaha pula membuat pameran, pertandingan serta kempen. Okey, kelas, faham? Cikgu dah ringkaskan dalam buku teks ni dekat slide. So, cikgu harap kamu semua, okey kelas, cikgu harap kamu semua faham. Okey, lepas ni cikgu akan share soalan-soalan yang kamu perlu buat. Soalan-soalan yang cikgu bagi adalah berkaitan yang kamu belajar untuk hari ini. So, pastikan kamu semua siap soalan-soalan yang cikgu bagi nanti. Dan tolong hantar dekat cikgu. Kalau ada yang tak faham, tolong mesej cikgu, WhatsApp cikgu ke apa, tanya dekat cikgu. Cikgu boleh tolong kamu jawabkan. Okey, pastikan semua siap Pastikan semua siap. Boleh rujuk buku teks dan slide yang cikgu bagi tadi, yang cikgu mengajar tadi. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih kelas. Stay safe. Tolong pakai mask pergi mana-mana. Kalau tak ada apa-apa, janganlah
Kerap keluar rumah, kerap cuci tangan dan pakai sanitizer juga sentiasa pakai mask. Okey. Stay safe semua. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.